Ya. Sini macam tak ada susah kat depan. Ya Allah. فكذا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat sihat. Dah makan? Berapa? Belum, sampai belum. Saroti. Oh tak sempat rotinya. Itu juga. Yang sempat tu kan aku roti. Roti je. Roti kopi. Oh. Pagi lu kopi. Oh, kopi Kopi. Yelah tengok badan saya tak boleh gigil ni. Minum kopi gigil. Tu saya kopi gigil. Okey. Hari ni macam mana? Surat berapa tak? 95. Betul? Ini dah habis ni? Dah. Lagi jalan minggu lepas. Total satu topik. Sebab ni straightforward perbincangan kita. Okey baik. Hari ni kita masuk bab kita yang ke-11, surat kita yang ke-95. 95. Bertajuk Asma'ul Husna adalah khusus asma Allah yang layak bagi keagungannya. Ini disebut sebagai kaedah yang juga penting dan sangat mendasar di dalam memahami Asma'ul Husna. Iaitu dia kata asma-asma Allah yang baik, iaitu Al-Asma'ul Husna, dan sifat-sifatnya yang mulia ini merupakan nama yang khusus bagi Allah semata yang sesuai dengan keagungannya, kesempurnaan dan kemuliaannya. Sebagaimana firman Allah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna. Jadi yang kita fahami di sini, nama Allah ni khusus untuk Allah. Tidak boleh disandarkan kepada makhluk. So sekarang kita nak bincangkan, ada juga kadang-kadang Allah meletakkan namanya untuk makhluk. Di situ kita nampak seolah-olah penggunaan namanya sama. Tetapi sebenarnya ada perbezaan-perbezaan yang perlu kita fahami menuju pada topik ini. Jadi, kalau dirujuk pada peringkat yang kedua di situ, Al-Asma'ul Husna ini diidhafahkan. Apa maksudnya? Disandarkan. Okay, sebab kita dah bincang pada minggu lepas tentang istilah ini. Al-Asma'ul Husna ini disandarkan kepada Allah dengan tujuan menunjukkan kekhususan nama ini untuknya semata. Kerana itulah Allah menamai dirinya dengan nama-nama dan menyifati dirinya juga dengan nama-nama. Jadi kita nampak nama Allah itulah nama Allah itulah juga sifat Allah. Dan semuanya akan berbalik kepada nama Allah yang baik itu sendiri. Tidak kira sama ada ianya adalah nama ataupun ianya adalah sifat. Jadi dia nampak macam inilah kalau nak lebih clear. Ni kita tengok. Asma'ul Husna
Tadi namanya apa Asmaul Husna maksudnya? Nama-nama Allah yang baik ini jadi bila kita kata nama Allah, ia merujuk kepada Asmaul Husna sendiri. Dan juga kalau kita kata sifat Allah, dia masih lagi merujuk kepada Asmaul Husna. Itu maksudnya dia kata nama Allah ialah namanya, sifat Allah ialah berbalik ataupun merujuk kepada namanya itu juga. Jadi ini yang kita nampak kekuatan yang ada. Kita tak sama tahu. Kadang-kadang kalau kita kata itu nama dia tapi itu bukan sifat dia. Ini makhluk. Tetapi kalau Allah kedua-duanya sekali kembali kepada namanya yang husna. Namanya yang baik untuk menunjukkan tentang kesempurnaan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab dia kata di sini semua asma Allah ini merupakan nama khusus bagi Allah yang tidak ada satu pun makhluk yang menyerupai asma-Nya. Tiada sekutu, tiada padanan, tiada pemilik nama yang sama dan tiada baginya tandingan. Tiada sekutu maksudnya apa? Bukan kutu apa dia? Tiada yang lain tiada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiada padanan dan tiada pemilik nama yang sama dan tiada tandingan baginya. Allah memang menyebut beberapa makhluknya dengan nama khusus yang diidhafahkannya kepada mereka. Tetapi kita tak menafikan bahawa Allah juga ada menyebutkan dengan nama ini untuk makhluk. Untuk hamba-hambanya Allah ada juga sebutkan. Yang mana dia kata Allah sandarkan kepada mereka. Nama tersebut disematkan kepada mereka sebagai tanda keistimewaan mereka dan menunjukkan bahawa sifat tersebut sesuai dengan kondisi, kekurangan dan kelemahan mereka. Nama-nama yang serupa dengan Asmaul Husna tersebut kerap kali muncul di dalam Al-Quran dengan meniadakan idhafah, iaitu penyandaran dan pengkhususan kepada Allah Azza wa Jalla. Kesamaan nama-nama tersebut tidak serta-merta menjadikannya sama dalam hakikat dan objek yang diberi nama. Penjelasan mengenai masalah ini nampak dalam beberapa contoh berikut yang memperlihatkan maksud dan tujuan sebenarnya. Jadi daripada perangan itu kita faham, kalau Allah yang meletakkan dalam Al-Quran namanya sama dan kemudian disandarkan kepada makhluk, bukanlah nak kata ianya sama dengan Allah, bukan begitu. Tetapi ada sesuatu keistimewaan atau kekurangan yang ada pada makhluk itu. Allah, sebab itu Allah namakan dengan nama yang serupa dengan nama Allah. Tetapi bukan nak tunjuk bahawa orang ini sama dengan Allah. Jadi di sini kita akan lihat beberapa contoh. Ada 13 contoh yang dimuatkan dalam kitab kita di sini. Maksudnya 12. Ada 12 contoh yang dimuatkan sampailah kepada akhir bab untuk menunjukkan bahawa ada nama Allah, kemudian ada juga makhluk yang Allah namakan dengan nama yang sama. Tetapi kita akan nampak dalam perbincangan ini menunjukkan apakah perbezaan antara nama Allah dengan nama makhluk walaupun ianya sama. Baik, pertama sekali contoh yang diberikan kepada kita ialah Al-Hayyu. Apa maksud Al-Hayyu? Maha hidup. Okey, Maha hidup. Dan di sini diberikan kepada kita contoh yang pertama, dia mesti bagi contoh tentang nama Allah. Cara dia susun perbahasan ini, pertama contohnya ialah nama Allah, kemudian nanti diberi contoh tentang nama makhluk yang sama dengan nama Allah itu tadi. Maka pertama surah Al-Baqarah ayat 255. Allah la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Jadi perkataan Al-Hayyu di situ merupakan nama Allah, sifat Allah yang menunjukkan bahawa Allah itulah yang maha hidup. Dan kalau kita merujuk kepada surah Yunus ayat 31, di situ Allah juga menyebutkan
hamba-Nya sebagai makhluk yang hidup. Jadi makhluk pun Allah ada sebutkan dengan Al-Hayyu. Contohnya, kita rujuk dalam surah Yunus ayat 31 di sini. Allah sebut, yukhrijul hayya. Sama tak? Dengan tadi, surah Al-Baqarah ayat 255. Surah Al-Baqarah pun sebut Al-Hayy kan? Okey. Di sini juga Allah sebutkan Al-Hayya. Tetapi, ini merujuk kepada makhluk. Bukan merujuk kepada Allah. Kan? Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sesungguhnya tidaklah sama antara hidup sebagai sifat Allah dengan hidup pada makhluk. Hal ini disebabkan kata Al-Hayy dalam ayat yang pertama itu, iaitu surah Al-Baqarah 255, merupakan asma Allah yang khusus hanya dimiliki Allah. Sebaliknya, kata Al-Hayy pada ayat selanjutnya, iaitu surah Yunus ayat 31, merupakan nama bagi kehidupan untuk makhluknya dan khusus untuk makhluk Allah. Walaupun kita nampak dalam teks ini penggunaan lafaznya ialah sama. Satu untuk Allah kan tadi. Berapa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 255 kan? Okey. Yang kedua, Al-Hayy itu untuk makhluk. Nak tunjukkan bahawa ada makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang Allah ciptakan, yang Allah keluarkan dengan sifatnya yang dia pun hidup. Jadi di sini Allah menggunakan Al-Hayy, surah apa ni? Yunus. Yunus ayat 31 kan? Walaupun namanya sama disebut dalam Al-Quran, tapi kita tak kata itu Allah untuk yang kedua. Yang kedua ini ialah merujuk kepada makhluk, yang mana pasti terdapat banyak perbezaan antara kedua-duanya. Sebab tu dia kata gini, dua asma ini memiliki makna sama. Dua-dua maknanya hidup. Okey? Yang pertama makna hidup, yang kedua juga maknanya hidup. Apabila tidak diikuti oleh idhafah dan kekhususan. Bermakna kalau perkataan Al-Hayy ini dia berdiri dengan sendirinya, kita tak sandarkan dia pada Allah ataupun tak sandarkan dia pada makhluk. Maksudnya iaitu hidup. Tetapi dia jadi maksud yang berbeza apabila kita mula menyandarkan dia pada sesuatu. Contoh, Al-Hayy yang disandarkan kepada Allah dan Al-Hayy yang disandarkan kepada makhluk, dia akan memiliki maksud yang berbeza walaupun ayatnya sama. Ini yang dia nak beritahu kepada kita. Kemudian dia kata, namun, iaitu mengandung makna kehidupan lawan dari kematian. Namun saat kata tersebut disandingkan dengan idhafah dan pengikatan secara khusus, maka kedua kata ini maknanya mengikuti dan menyesuaikan apa yang disandarkan padanya. Kata hidup yang disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mengandung makna kehidupan yang khusus bagi Allah dan sesuai dengan sifatnya yang sempurna dan mulia. Sehingga makna yang menjadi kehidupan yang sempurna, bukan sebelumnya tidak ada dan setelah itu akan fana atau musnah. Tidak juga terdapat sebuah kekurangan dan kelemahan yang menyeliputinya seperti lupa atau mengantuk. Asma ini mengandung sifat hidup Allah yang maha sempurna dan maha agung. Jadi kalau disandarkan kepada Allah, kita faham bahawa Allah itu tidak ada yang sebelumnya, tidak ada yang selepasnya, tidak mati. Allah itu kekal. Bila Allah hidup, tidak mengantuk, tidak lemah, tidak letih. Itu semua ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Hayy. Okey, tetapi berbeza apabila Al-Hayy itu disandarkan kepada makhluk. Kalau disandarkan kepada makhluk, dia kata kata hidup yang disandarkan ke makhluk bermakna kehidupan yang khusus bagi makhluk Allah.
yang terdapat sifat lemah dan sifat kekurangan, iaitu kehidupan yang sebelumnya ketiadaan. Ini sesuai dengan firman Allah, hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maknanya sebelum kita ni ada orang kenal kita. Maknanya tidak. Sebelum kita ni hidup, tak tahu pun namanya siapa. Kan? Tak tahu pun dekat mana, bila wujudnya, keadaan memang tak tahu. Kita bila lahir je baru kita tahu. Baru kenal kerana siapa. Oh, hidup budak ni, macam itu keadaannya. Tapi masa kita sebelum lahir, sebelum jadi tu tak tahu kat mana kan. Ini menunjukkan kita ni makhluk. Tapi Allah tu dia tidak ada sebelumnya. Maknanya tak ada something yang ada pada di hadapannya. Tapi kita ada. So ini menunjukkan kehidupan makhluk itu dia mesti ada sesuatu yang mana tiada sebelumnya. Dulu tak ada, sekarang ada. Ini makhluk. Kemudian diberikan kepada kita dengan contoh yang kedua. Dia kata kehidupan makhluk ni kalau hidup, dia adalah kehidupan yang mengalami kematian dan kehancuran. Setiap sesuatu yang hidup di atas muka bumi ini ataupun di dalam dunia ini, dia takkan kekal. Betul tak? Dia mesti berhadapan dengan kematian dan kehancuran. Ini menunjukkan hidupnya makhluk tak sama dengan hidupnya Allah. Hidup Allah adalah kekal selama-lamanya. Kita akan hancur, kita ni akan musnah. Tak ada orang yang hidup selama-lamanya. Kita hidup lama-lama tak ada. Kebal. Dracula, Masya Allah. Dracula tu muda je handsome Dracula ni. Lawless, kering lepak, tu lah dia pakai apa. Apa rahsia dia? Betul. Tak, kita cerita kan. Dracula. Pontianak tak? Pontianak cantik. Dracula cantik. Bukan sama. Apa tu cerita pasal Dracula? Betul kakak ni. Kehidupan dia tak sama betul kan? Lain negeri kan? Tapi sama kan? Dua-dua cik lah. Lain bangsa, lain negara, lain culture. Dia adat dan budaya. Lain agama yang mungkin. Oh, dia bukan regardless of race religion. Regardless of race. National Day pula. Lain budaya. Oh, lain bangsa dan budaya ya. Itu juga lain. Tapi itu je lah. Memang actually dia tua tau. Dia tua. Dia tua. Tapi dia boleh. Allah bagi dia kelebihan lah. Untuk jadi muda kan. Tapi dia tak kekal lah. Itu bedek lah. Itu bedek lah. Itu semua bedek. Tak ada apalah. Itu je lah kehidupan dia begitu. Asal kita pasal vampire ni. Nak katanya kita ni mengalami kematian dan kehancuran. Tidak ada yang kekal. Kalau pula kita kata umur dia 600 tahun, 700 tahun. Ini biasanya berlaku pada jin. Itu semua berlaku pada jin. Itu merupakan sesuatu yang Allah berikan, kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Tapi dia pasti akan mati. Okay? Kemudian itu surah Al-Qasas di sini Allah diberikan contoh kepada kita. Firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Bermakna Allah hidup, Allah akan binasa. Okay, kita hidup, kita akan binasa. Walaupun penggunaan lafaznya Al-Hayyu itu tadi adalah sama. Okey, baik, seterusnya. Selain itu, kehidupan makhluk selain Allah Azza wa Jal sentiasa diikuti dengan segala kelemahan. Kita hidup, kita ada kelemahan, tapi Allah hidup tanpa kelemahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kerana manusia diciptakan bersifat lemah. Surah An-Nisa ayat 28. So kita ada tiga yang membezakan makhluk dengan Allah. Satu tadi tiada sebelumnya.
Surah Al-Insan yang dari sini. Yang kedua, tidak kekal. Ketiga, lemah. Allah ada tiga-tiga ni? Tak ada. Walaupun kita kata kita al-hayy, hidup. Penggunaan lafaznya sama tetapi mengandungi maksud yang berbeza. Inilah yang dia nak beritahukan kepada kita. Okay? Maknanya tak boleh kita, oh Allah hidup, kita pun hidup. Al-hayy apa? Guna sama-sama nama Allah. Tak boleh cakap itu. Pasti ada pentafsiran yang berbeza antara Allah dan juga makhluk. Baik, itu contoh yang pertama ya, tentang al-hayy. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, al-alim. Okay. Contoh yang kedua ialah al-alim. Allah menamakan dirinya alim, maha mengetahui. Sebagaimana yang tertera dalam firman, Innahu huwaz sami'ul alim. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 61. Namun Allah Subhanahu wa taala juga menyematkan nama Alim pada hamba-Nya. Sebagaimana contoh firman Allah, wa basyaruhu bi ghulamin alimin. Okey, sama tak dengan perkataan yang ke atas tu? Surah Al-Anfal ayat 61 merujuk pada Allah. Bila masuk dalam surah Ad-Dariyat ayat 28, ia merujuk kepada makhluk. Sini wa basyaruhu bi ghulamin alimin, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, iaitu Nabi Ishaq. Jadi hamba yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq anak siapa? Nabi Ibrahim anak Sarah. Oh gitu Nabi Ibrahim anak Sarah. Betul. Jadi di sini dikabarkanlah kepada Nabi Ibrahim ni dengan kabar yang gembira kerana mereka sangat menanti seorang anak. Kemudian Allah tak sebut nama Nabi Ishaq dalam ayat ini. Allah sebut dengan Alim, bi ghulamin alimin, iaitu seorang anak yang alim, iaitu Ishaq. Belum lahir-lahir dah dengar alim. Masya-Allah. Kita tak tahu anak kita keluar alim ke tidak. Kan tak tahu lagi. Tetapi yang ini belum lagi lahir ni, Allah dah beritahu wa basyaruhu bi ghulamin alimin. Baik, dijelaskan kepada kita. Nama alim mencakup juga makna ilmu Allah yang khusus baginya. Sifat ilmu Allah ini adalah pengetahuannya yang sempurna dan tanpa didahului ketidaktahuan. Juga tiada mengalami sifat lupa serta diliputi kekurangan. Sifat ini tentu saja berbeza dengan sifat ilmu pada manusia. Jadi kalau Allah, kita kata Allah tu dah memang sedia tahu. Tak perlu belajar, tak perlu ambil tak perlu duduk kelas. Okay? Allah tak ada lupa dan Allah tak ada orang kata nyanyuk ke. Itu semua adalah sifat Allah yang kita kata maha mengetahui, yang sempurna, tidak sama sebagai manusia. Tetapi kalau kita manusia, kita walaupun Allah kata kita ni alim, walaupun disifatkan kepada kita dengan orang yang mengetahui, tetapi adakah ia sama dengan Allah? Sebab di sini dia kata wa utitum minal ilmi illa qalila. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Kita ini manusia, walaupun kita ada ilmu, kita tetap dianggap sebagai orang yang kurang berilmu. Sebab Allah berikan kita ilmu hanya sedikit sahaja. Rasa macam, oh tahu banyak benda. Tapi ilmu ni kan sama. Ini sebagaimana yang Allah sebut tadi surah Al-Isra ayat 85. Dan Allah juga beritahu kepada kita, ilmu manusia juga didahului ketidaktahuan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satu apa pun. Kita keluar daripada perut mak kita ada tahu apa-apa. Apa tahunya? Betul lah kak Umi nangis kan. Nak susu itu dia tahu kan. Kita kan sebelum mak kita pun ingin apa budak ni nangis. Kita tu pakai ibu pun tak faham dah. Budak ni nak apa kan. Sebab kita tak tahu. Tetapi kenapa kita tahu rupanya budak ni lapar. Rupanya budak ni sakit perut. Kita belajar. Nampak tak? Daripada tidak tahu kita menjadi tahu. So ini sifat manusia. Asalnya dia mesti tidak tahu. Barulah kemudian dia belajar, dia tahu kan, dia memahirkan dirinya, akhirnya ada ilmu. Kita tak boleh terus-terus kita menjadi tahu. Dulu tak pandai masak, tiba-tiba lahir-lahir terus pandai masak. Contoh saya kata dulu masa kahwin tak pandai masak, takkan tiba-tiba kahwin terus pandai masak. Dia tak boleh gitu. Nanti dah kahwin otomatik pandai masak. Orang selalu cakap gitu kan. Dah kahwin otomatik pandai masak. Dah kahwin tak juga. Dia mesti belajar. Kalau kita kahwin tapi tak nak belajar pun memang tak pandai masak sampai bila-bila. Setiap sesuatu yang nak dimahirkan diri kita itu dia mesti dimulai dengan pembelajaran. Okay? Dia mesti dimulai dengan satu proses baru kita akan dapat hal itu. Dia tak boleh terus-terus dia akan jadi berilmu. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak memerlukan kepada proses pembelajaran. Tak perlukan kepada kefahaman. Tak perlukan kepada semua sebab itu memang dah sifat Allah. Dan memang sedia ada pada Allah. Beza dengan kita. Kita ni makhluk, kita mesti belajar. Mesti faham. Ada orang belajar tapi tak faham. Masalahnya ketawa tak tahu. Nak ketawa kuat kan nak ketawa slow tu. Orang kita tak faham juga kan. Sebab apa kita makhluk. Ada benda, macam saya, tak semua benda saya suka belajar. Saya tak semua benda lah kan. Kita ada benda yang kita minat. Ada benda yang kita tak minat. Perkara yang kita tak minat, awak duduk kelas saya bertahun-tahun pun kalau dah tak minat, dia takkan pandai. Sebab saya makhluk. Saya sifat yang begitu. Okay? Duduk kan saya, apa kau tak faham. Duduk je kan. Berbual lah orang tu berbual kat depan. Kita takkan faham benda tu. Sebab kita tak nak belajar benda tersebut. So ini kita kata manusia. Manusia dia memerlukan sesuatu yang menggerakkan dia untuk dia duduk dan belajar dan ada ilmu. Kalau tidak, dia memang tak ada. Dan dia memang tak nak faham perkara tersebut. So kita manusia lemah di sini kita nampak. Kelemahannya terletak pada sesuatu yang mana dia perlu digerakkan, dia perlu dipaksakan, baru dia akan ada kefahaman, baru dia akan ada ilmu. Kalau tidak, memang zero. Memang sesuatu benda pun dia tidak ada. Contoh saya kata, kita kalau tak nak belajar agama, dia tak faham. Dan memang tak nak belajar. Memang tak nak ambil tahu. Ada tak tahu? Dia tak boleh terus-terus, tahulah solat macam mana. Orang yang tak tahu solat, dia mesti belajar macam mana solat. Okay, belajar secara teori dan praktikal. Nampak ya? Dia tak boleh, nak solat terus. Aku solat. Tak tahu. Kan? Orang tu tak tahu. Dia mesti belajar duduk kelas, baca buku dulu, ustaz ajar secara teori, baru ustaz tunjuk secara praktikal. Macam itu. Ataupun tak perlulah mak kita kan, mak ayah kita yang ajar. Macam itu kadang-kadang. Dan kita ajar anak kita. Anak kita, saya kata kalau kita tak gerakkan dia solat, dia tak solat. Kita biarkan, nanti dah besar-besar pandai lah dia. Jangan cakap budak dah besar-besar pandai, tak ada. Kita jangan tunggu anak kita besar baru kita nak ajar kan. Sebab tu orang lain selalu guna perkataan apa? Lentuk bulu dari rengkuhnya. Kalau dah jadi bulu, boleh tak? Assalamualaikum dah cakap. Susah sebab dia keras. Tak boleh dah. Budak tu tak boleh lentuk. Dia sebab tidak ada pemikiran dia sendiri. Dia dah ada prinsip dia sendiri. Dia dah tahu apa yang dia nak buat. Kita cakap macam mana pun memang takkan jadi. Kan? Melainkan Allah gerakkan, letakkan kepada dengan hidayah. Tapi kalau kita ni nak anak kita jadi orang yang solat contohnya, kita mesti daripada dia kecil, daripada tak tahu apa kita ajar solat. Sama juga anak kita, kalau nak pakaikan tudung tu dia buat. Daripada kecil, kan kita ajar dia pakai tudung, latihkan dia. Walaupun di sekolah sekular saya kata. Dia dekat sekolah memang tak boleh lah nak pakai kan. Tapi macam contoh dia, bila dia dah balik tu, bila dia dah keluar daripada sekolah, kita praktikkan budak tu. Sabtu Ahad nak jalan keluar pakaikan dia tudung. Maknanya di situ ada praktiknya. Dia akan belajar kenapa saya kena pakai tudung. So kita sebagai ibu yang ada ilmu, kita ajar anak kita. Budak tu tak boleh tiba-tiba je nak faham kenapa aku kena pakai tudung.
Kalau kita expect macam gitu, bermakna kita anggap dia apa macam Tuhan ke? Tak boleh. Dia mesti kita berikan dengan didikan, berikan kepada dengan sesuatu kefahaman kenapa you kena buat ni. Kalau tak dia macam blur. Kenapa kena buat? Sebab I pakai, you pun kena pakai lah. Itu bukan jawapan yang baik lah kan. Sebab mama pakai, adik pun kena pakai. Oh, mama pakai, adik pun kena pakai. Okey lah. Adik pun pakai. Sampai lagi besar adik pakai. Terus sekarang, dah besar-besar tak nak pakai. Kenapa? Sebab mama kata kalau mama pakai, dia pakai. Tapi sekarang adik dah tak nak pakai, tak nak pakai dah. Sebab dia tidak ada satu basic yang kuat untuk menunjukkan kenapa dia perlu pakai tudung. Ini yang kita, bila kita nak ajar anak kita pakai tudung, dia mesti masukkan kepada tentang aurat contohnya. Kan? Kenapa you kena cover? Kenapa you kena tutup? Isu mahram dengan non-mahram. Ni semua nak kena kita belajar. Jadi sebagai ibu, kalau kita sendiri tak faham, macam mana kita nak ajar anak kita tentang tudung tu? Sebab tu penting kita belajar. Sebab kita lemah. Kita tak ada ilmu. Dia mesti mula dengan belajar, baru kita ada ilmu, baru kita boleh cakap dengan anak kita. Baru kita boleh terangkan dengan anak kita kenapa dan mengapa dan apa yang dimaksudkan dengan kewajipan, apa yang dimaksudkan dengan sunnah dan sebagainya yang menyebabkan you kena pakai benda tu. Tapi kalau tak ada ilmu, memang selamatlah. Itu yang budak cakap macam-macam, kita diam. Kan? Diam. Akhirnya kita apa? Orang tua cakap dengar. Itu dia cakap kan. Orang tua cakap dengar, jangan cakap banyak. Itu macam mak saya lah. Orang tua cakap dengar je, jangan cakap banyak. Kan? Kau cakap itu sikit-sikit nak cakap ni. Orang tua cakap dengar. Orang tua dulu mak macam gini, mak semua buat gini, jadi kau pun kena buat. Itu kita orang kata lama-lama lah, zaman mak kita boleh, zaman sekarang budak-budak tak boleh macam tu. Okay, zaman sekarang budak-budak dia suka cakap, dia suka fikir kan. Zaman internet, zaman Google, sikit-sikit nak Google. Bila dah Google tanya kita pun apa benda kau Google ni. Kita pun tak tahu. Akhirnya nanti menunjukkan kelemahan kita. Tapi nak menunjukkan kelemahan itu nak kata bahawa kita memang makhluk lah. Sebab tu kita kena belajar. So di sini Allah ingatkan kepada kita, memang kalian asalnya dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Tidak mengetahui apa pun. Tapi bezanya dengan Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan macam mana? Allah ciptakan lahir-lahir dia ada ilmu dah Nabi Adam. Beza dengan kita manusia biasa. Sebab Nabi Adam dia manusia yang pertama kan. Nabi Adam Allah ciptakan dia terus dah boleh bercakap. Betul tak? Siapa belajar dekat Mawadah? Macam mana hadis ni Syah? Tak boleh sembunyi. Tak boleh nak gini-gini, saya nampak. Macam mana bunyi hadis ni? Cik Salimah dah tak kira dah. Cik Salimah tak kira. Oh, tak tahu pada sana lagi ni. Siapa mau ada? Mau ada. Okey, kakak nombor adik cepat. Habislah. Habislah Mat. Saya nampak kat sini juga kan tu. Macam mana kat sini? Ingat tak habis dia? Tinggal kat. Ahli ilmu Hafiz tutur bukan Hafiz sudur Ilmu tu dekat kitab, bukan dekat hati Tak salah. Sebab daripada hari pertama je datang tu. Macam mana kat hati dia? Bunyi dia. Allah. Oh jadi Kak Azhar cuma ingat suka bangkang, suka lupa manusia. Tak, itu overall daripada perbincangan kita. Saya nak tahu hadis dia bunyi macam mana. Macam mana bunyi hadis dia? Okey lah, kalau tak tahu bunyi hadis dia, apa cerita dia? Nabi Adam, setelah Allah sempurnakan penciptaan dia, okey, apa yang Nabi Adam buat? Apa dia? Dia kasi umur dia 40 tahun pada Itu betul, tapi sebelum itu. sebelum tu saya tak Sebelum tu saya tak tahu. tahu. Sebelum tu yang datang lah Kak Sah. Kak Sah tahu Kak Sah? Yes, Nabi Adam bersin. Lepas tu Nabi Adam cakap apa? Alhamdulillah. Ini menunjukkan, Kak Cik ada, Kak Cik sembunyi Kak Cik kat belakang. Dia sembunyi kat belakang kakak tu. Gini. Dia bersin. Nabi Adam bersin. Kita nampak ada baby lahir-lahir bersin.
Sebab apa? Nabi Adam diciptakan dia bukan daripada baby. Nabi Adam Allah ciptakan terus-terus dia jadi manusia. Sempurna penciptaannya. Bila cantik penciptaan sempurna lah macam kita dewasa, terus dewasa. Jadi bila Allah ciptakan dia, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Kami ajarkan kepada Adam semua nama-nama, pada semua ilmu. Kami ajarkan kepada Adam. Dia lahir-lahir terus dia berilmu. Sebab tu bila dia bersin, dia terus sebut Alhamdulillah. Kita mula-mula kalau kita bersin, pertama kali, yang sebut Alhamdulillah mak kita. Betul tak? Anak kita baby bersin, dia bersin, acum, kita Alhamdulillah. Kenapa kita sebut kita nak ajar anak kita? Bila once dia bersin, dia kena ucap Alhamdulillah. Baby tu kalau sebut Alhamdulillah, pingsan kita. Betul tak? Anak kita, kalau tiba-tiba dia bersin, Alhamdulillah. Viral budak tu. Viral budak tu dekat IG, dekat TikTok. Inilah anak saya. Dia bersin-bersin tu, Alhamdulillah, Masya Allah. Kan? Berbeza. Sebab anak kita dia tidak ada ilmu tentang itu. Berbeza dengan Nabi Adam, Allah ciptakan sebagai manusia yang pertama. Bila dia diciptakan dengan sempurna, bila dia bersin, kita nampak terus dia berilmu. Dia sebut Alhamdulillah, kemudian Allah suruh dia pergi mana? Allah suruh pergi mana kat sini? Lepas dia bersin, Allah suruh pergi mana? Bukan. Yes, yarhamukallah tu Allah sebut. Lagi, dah tu. Apa yang Allah suruh Nabi Adam buat? Lepas peristiwa bersin. Allah suruh pergi mana? Allah suruh dia jalan jumpa malaikat. Nampak sempurna penciptaan itu. Terus jalan, Allah kata, kamu pergi kepada para malaikat, beri salam kepada mereka. Nabi Adam macam mana dia nak beri salam? Kalau kita fikirkan secara logik kan. Baru lagi diciptakan, macam mana beri salam? Tapi Nabi Adam jalan. Jalan, bukan merangkak dia, jalan. Pergi kepada malaikat, Assalamualaikum. Dia jawab, dia ucap gitu. Malaikat jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kita nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu Allah yang Al-Alim itu tadi, Allah memberikan kepada kita dengan gambaran yang sangat berbeza penciptaan Nabi Adam dengan penciptaan kita. Kenapa Allah tak ciptakan kita sebagai mak? Kenapa Allah tak ciptakan Nabi Adam macam mana kita? Sebab Nabi Adam tidak ada mak, tidak ada bapa. Kan? Kita ada mak, kita ada bapa. Maknanya kita ni ada mak, kita ada bapa, kita lahir menerusi mak dan ayah kita. Nabi Adam tidak ada. Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Sebab tu dia diciptakan dengan keilmuan yang sangat tinggi, dengan kesempurnaan begitu. Berbeza dengan kita. Okey? Walaupun di sini Allah kata antum keluar daripada perut ibu kamu la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. So kita jangan samakan kita dengan Nabi Adam lah. Keadaannya sangat berbeza sebab dia tidak ada ibu dan tidak ada bapa lah yang untuk memberikan didikan, pengajaran kepada dia. Okey, seterusnya di sini. Di surah An-Nahl ayat 78. Di samping itu, ilmu manusia cenderung itu terbatas dan memiliki kelemahan. Firman Allah, wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua, renta, iaitu pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Surah An-Nahl sekali lagi ayat 70. Dan artinya apa tu kita manusia? Proses penuaan. Kita mula-mula kita ada ilmu, kita kadang-kadang umur gini kita ingat tau. Nanti sampai satu tahap kita dah tak berapa nak ingat. Jangan cakap lah saya pun dah umur 40 ada benda saya lupa. Kan? Takkan masih pada ingatan? InsyaAllah, mentah ni besar muda tak ingat. Apa dia? Oh, jangan tanya tentang riwayat apa, tak ingat ya. Tapi kita nak kata, kita ni ada pada satu masa yang Allah tunjukkan kita ni lemah. Kembali pada sesuatu yang dulu. Asalnya kita tak tahu, kemudian kita belajar, kita jadi tahu kan. Kita tahu maknanya, tahu diri. Tahu. Maknanya ada ilmu, mengetahui. Dan sampai pada satu stage, kita akan menurut.
Kita punya mind ataupun pemikiran kita dah tak sekuat dulu. Okay, dia akan lupa, dia akan jadi orang yang tak berapa nak ingat sangat. Ini berlaku juga kepada perawi hadis. Ada di kalangan perawi hadis, dulu dia istiqah. Kan? Tapi bila umur dia 60, 70, tiba-tiba dia tak ingat-ingat. Dia pun lupa-lupa. So bila dia riwayatkan hadis dia masa dia umur 60, 70 tu dia tak ada dengar. Kita kena check, masa dia lupa tu umur berapa tahun? Oh, kalau hadis dia daripada umur 20 sampai umur 60, kita boleh terima. Masuk 61 sampai umur dia 80 tahun, kita tak boleh terima. Sebab apa? Itu stage yang dia dah lupa-lupa. Bila dia sampaikan hadis, dia jadi sekejap ingat, sekejap tak ingat. So kalau dalam ilmu hadis tak boleh terima. Kalau orang yang suka lupa-lupa. Jadi semua boleh jadi ahli hadis. Tanya hadis dia. Ada baru 3 session tu kuliah tu. Lupa, bukan tahun lepas tau. Saya mengajar kat bawah dah 2-3 kali ke? Masuk 4 kali ke 4? Aku pun lupa dah berapa kali. 3 kali tak pernah 3 kali. Dah lupa dah. Bukan 3 tahun tak 3 kali. Dah lupa dah, subhanallah. Macam mana jadi ahli hadis? Jadi doa semua hadis ni. Seperti bayat tu. Oh tak ada orang aku boleh doa. Jangan marah saya kurang rasa. Oh doa lah hadis tu. Sebab apa? Dah 3 kali datang kuliah lupa dah. Ya Allah. Ingat dah hadis tu. Saya pertama tak ingat. Kalau perawi hadis, apa ni? Perawi hadis saya mesti ingat. Maknanya sebab tu kita angkat dia ataupun kita golongkan dia sebagai orang yang muhaddis, iaitu orang yang dia menyampaikan hadis. Perawi yang thiqah, yang dhabit, yang adil. Ini kelebihan lah yang Allah berikan kepada dia. Walaupun kita kata manusia ini ada kelemahan-kelemahannya, tetapi ada manusia yang Allah berikan dengan ingatan yang kuat. Dengan ingatan, walaupun nanti usia dah 60, 70, 80, Masya Allah, dia masih lagi memiliki ingatan yang kuat. Saya bagi gini je lah, kita banyakkan baca Al-Quran. Nanti banyakkan baca Al-Quran, insyaAllah. Nanti usia kita dah lanjut, betul insyaAllah. Walaupun dia lupa-lupa, tapi dia tak lupa untuk buat perkara yang baik. Itu paling penting. Tak lupa tentang amal ibadah. Tak lupa tentang nak berzikir pada Allah. Memang saya jumpa ada orang yang umur dia 60, 80, 90 dia lupa tau. Tetapi bila bab amal ibadah, dia tak. So bila kita tanya, dia punya amalannya apa, ialah dia banyak baca Quran. Dekat dirinya dengan Al-Quran Al-Karim. Masuk pak solat tak nyanyi tu. Nampak ya? Al-Fatihah dia bagus, bacaan surahnya bagus, tapi bila benda-benda lain tu dia lupa-lupa. Nampak bila part ni ibadah tu Masya Allah Tabarakallah. Itu yang kita nak. Banyak nanti Allah takdirkan masa kita tua ni kita lupa-lupa, tapi kita tak nak lupa tentang amal ibadah kita. Itu kita nak. Kita tak nak lupa tentang kita ni boleh solat, waktu solat bila, bacaan ni macam mana. Kalau lupa sayanglah kan, kesian sebab kita masih hidup. Allah berikan kita hidup ni itulah untuk beramal ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ada sampai satu stage yang kita dah tak ingat langsung beribadah tu bagaimana, sangat sayang sebenarnya. Jadi kita kalau boleh bila sampai satu usia kita nak, walaupun kalau lah kita lupa tentang malam ke siang, tapi tentang solat kita tak nak. Tentang bacaan kita masih lagi fasih. Ada orang memang part-part lain dia tak fasih. Saya ingat dulu arwah ibu mertua saya kan, Allahumma billaha warhamha wa'afiha wa'afanha. Dia memang tak boleh berbual, tapi dia boleh baca Al-Fatihah. Saya ada lagi video dia. Saya rakam. Sampai sekarang saya simpan. Masih lagi boleh baca Al-Fatihah dengan clear. Sangat clear. Macam apa? Kalau kita mak baca Al-Fatihah, mak nanti baca Bismillahirrahmanirrahim. Clear. Tapi kalau mak lain tak boleh cakap. Bagi saya itu subhanallah. Satu keadaan yang menunjukkan bahawa ini adalah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita supaya banyak zikir, banyak baca Al-Quran. Supaya sampai satu stage bila kita tak mampu untuk buat apa-apa perkara yang lain, tapi kita masih lagi mampu untuk ingat Allah. Kita masih mampu untuk sebut nama Allah. Masih mampu untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Masih boleh baca Al-Fatihah itu. Walaupun dalam keadaan kita tak boleh solat, dia nyanyi tau, dia tak ingat apa-apa. Tapi bagi saya dah boleh baca Al-Fatihah tu. Qul huwallahu boleh baca. Itu Masya Allah. Itu yang kita nak dalam hidup kita ni. Supaya kita ni tak terlepas dalam keadaan yang masih lagi Allah berikan kepada kita dengan usia, dengan nyawa.
Kalau lidah kita masih mampu untuk ucap bismillah, alhamdulillah, baca surah, baca al-Fatihah semua ini, bagi saya itu satu nikmat yang Allah berikan. Ada pahalanya untuk kita. Dan kita boleh berzikir kepada Allah. Tapi kalau tak boleh saya, kita perlu usahakan daripada sekarang. Kita tak boleh tunggu orang nanti dah tua tu semua rezeki masing-masing. Dia bukan tentang rezeki masing-masing saya. Tapi bagaimana amalan kita semasa kita muda? Okey, bagaimana amalan kita masa kita muda? Kalau mudanya adalah muda yang asyik dengar lagu je kan. Sikit-sikit dengar lagu apa? Sekarang lagu apa ini? Tak tahu lah ya. Masya Allah semua kasih Al-Quran ya. Semua macam Quran belaka. Saya tak tahu lagu apa ni. Semua ahli Quran. Masya Allah. Baca Quran hari-hari. Alhamdulillah. Bagus macam itu kan. Kita kalau, saya kata inilah, kalau kita setiap kali yang kita tahu cuma nyanyi, dengar lagu, ni yang bimbang. Sebab kita kena ubah cara hidup kita. Makin kita berusia, kita kena ubah. Supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu bila Allah nak tarik. Dan bila Allah nak tarik kita punya kesempurnaan daripada sudut pemikiran, kesempurnaan daripada sudut pertuturan, percakapan, penglihatan, kita tak tahu. Sebab semua orang Allah dah tentukan. Yang dia ni mata dia akan rabun bila, semua Allah tentukan kan. Kita punya stage ni. So kita tak ada ilmu. Sebab Allah yang Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Kita memang mengetahui tapi pengetahuan kita sangat terhad. Dengan pengetahuan yang sangat terhad itu kita perlu banyak berusaha supaya sampai satu masa Allah yang Al-Alim itu tentukan kita dapat perkara yang bermanfaat untuk diri kita. So ini perkara yang perlu diusahakan daripada muda, sejak muda. Jangan nanti tunggu tua dah memang tak tahu apa dah. Kita jangan harapkan anak-anak kita ya. Tak apa, anak-anak ada. Jangan harap gitu. Kita tak tahu kalau kita dah nyanyuk, nanti anak kita buat apa pada kita. Kan? Kita tak tahu. Mungkin sekarang anak kita baik dan kita dah nyanyuk, tiba-tiba anak kita buat tak apa. Cuma nak harta dia je. Contohlah kan. Mak tak ingat tahu, mak sign lah. Itu contohlah kan. Contoh, hinting macam drama juga. Mak sign. Kan? Mak sanjok dari rumah gitu kan. Bagaimana anak kita ni masa kita nanti dah usia-usia ni kan. So kita kena persiapkan diri daripada awal. Dan jangan harap tak apa, saya tak boleh dia, anak saya boleh. Anak saya boleh ajarkan. Anak saya sibuk. Allah, tak sempat nak uruskan kita. Biasanya macam itu. Jadi kita kena persiapkan diri kita daripada awal. Sebelum kita berhadapan dengan lupa-lupa. Tadi kan nak cakap nanyuk pasal sangat lupa-lupa, tak berapa nak ingat, tak boleh nak berbual dengan clear kan, kadang-kadang begitu situasi kita. Okey, itu tentang yang kedua ya, Al-Alim. Baik, kita pergi yang ketiga. Di sini contoh yang diberikan ialah Al-Halim. Al-Halim maksudnya Maha Penyantun. Jadi Allah menyebutkan dirinya dengan nama Al-Halim, Maha Penyantun, dalam firman-Nya innahu kana haliman ghafura. Sungguh dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Surah Al-Isra ayat yang ke-44. Tapi makhluk juga Allah ada sebutkan dengan Halim. Kan? Contoh surah As-Saffat ayat yang ke-101. Akan tetapi Allah juga menyematkan nama ini kepada hamba-Nya. Seperti yang dirakam dalam firman Allah, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Siapa tu? Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail sabar? Nak kena sembelih. Itu je lah yang ingat. Kena sembelih. Tapi Nabi Ismail sejak kecil lah. Nabi Ibrahim dah tinggalkan dia kan. Sebab tu kita panggil dia Halim. Seorang lelaki yang sangat sabar. Daripada kecil tu, bayi lagi, Nabi Ibrahim dah tinggalkan dia dengan ibunya. Ibunya siapa? Dekat mana Nabi Ibrahim tinggalkan? Dekat Mekah. Dulu bukan Mekah lah. Tanah tandus. Gersang. Lagu Al-Jawahir kan? Gersang. Okay. Kemudian, barulah bila adanya air Zam-Zam, baru ada kehidupan dekat situ kan. Baru datang delegasi yang minta izin dengan Hajar, kami nak tinggal dekat sini. Barulah ada ketamadunan di situ. Akhirnya jadilah dia sebagai
kota yang kita kenal sekarang ini sebagai Makkah. Jadi Nabi Ismail ni kalau kita kata dia punya halim tu, kesabaran je kan, sampai pada satu tahap bila Nabi Ibrahim datang, yang Nabi Ibrahim suruh ceraikan isteri dia. Ni kisahnya jugalah. Dia taat kepada ayahnya. Itu juga kita nampak kisah sembelih lah yang semua orang tahu kan. Bila nak disembelih dia kata, kalau itu perintah Allah, teruskan. Ini kenapa Allah kata, birula min halim. Belum lagi dia lahir, Allah dah beritahu kepada kita, aku tahu anak ini macam mana takdirnya. Nampak tak? Allah tahu, Allah kata, kenapa aku kata dia halim? Sebab aku maha mengetahui bagaimana keadaan anak ini nanti, bagaimana takdirnya, bagaimana apa ujian yang akan diberikan kepada anak tersebut. Okay, fabasyarnahu birula min halim. Bila Ismail alaihissalam, sifat halim pada diri Ismail pasti tidaklah sama dengan al-halim pada diri Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat contohnya, Allah menamai dirinya dengan As-Sami' Al-Basir. Ada dua di situ. As-Sami' Al-Basir. Allah menamakan dirinya dengan As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar dan melihat. Dalam firman-Nya di sini surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi Sami'an Basira. Ini adalah sifat Allah yang tadi kata Allah Maha mendengar, Sami', Basira, Allah Maha melihat. Kita manusia dengar ke tidak? Dengar. Kita melihat ke tidak? Okay, lihat. Maknanya kita pun ada sifat itu kan? Sebab di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Insan ayat yang kedua. Lalu Allah menamakan beberapa hamba-Nya dengan sifat mendengar dan melihat ini. Allah berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ni awal penciptaan manusia. Allah kata, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setitis mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Mani yang bercampur maksudnya apa? Perempuan dan lelaki. Min nutfatin amsyaj, mani yang bercampur iaitu mani perempuan dan mani lelaki, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ini kita panggil sebagai kenapa Allah bagi kita mata, kenapa Allah bagi kita telinga. Sebab Allah nak uji kita. Tadi Allah kata, nabtalihi. Kami ciptakan dia dengan dari setitis air mani kerana kami nak menguji dia dengan perintah dan larangan. Sebab itu kami bagi dia mata, kami bagi dia telinga. Jadi manusia yang Allah berikan kepada kita dengan penglihatan, ia sebagai ujian. Allah berikan kepada kita dengan pendengaran juga sebagai ujian. Ujian yang berbentuk perintah dan larangan. Sebab Allah bagi kita mata, tak semua benda kita boleh tengok kan? Kau boleh tengok semua benda? Mata aku sebagai aku lah, boleh tengok apa lah? Ayah orang. Tak sibuk-sibuk aku tengok apa, buat aku sebagai lah, tengok apa. Tapi Allah bagi kita dengan had. Tak sama dengan Allah kan? Allah tu maha melihat, maha mendengar. Semua benda tidak ada had. Tetapi kita manusia ada had. Ada batas.
Allah bagi kita boleh lihat tetapi tak semua kita boleh lihat. Ada benda yang haram boleh lihat? Tak boleh. Kita cuma boleh lihat perkara-perkara yang halal sahaja. Sama juga dengan telinga kita. Allah bagi telinga ni ada perintah dan larangan. Tak semua perkara kita boleh dengar. Apa yang tak boleh dengar? Mengumpat, okey. Tapi mengumpat tu macam semua dengar. Benda apa tak boleh dengar? Mengumpat, okey lah. Boleh saya ambil contoh mengumpat. Lagi? Lagu-lagu yang menghayal tu contoh lagu apa? Lagu rock. Apa lagu dangdut yang Islamik tu macam mana? Yang Roma Irama selalu dia lagu Islamik kan? Lagu dangdut. Betul. Genre dia orang kan? Okay. Kita kata baladah tapi ada Islamik. Okey? Contoh, dangdut ada Islamik. Jadi macam mana? Itu tak melarang tak. Apa dia? Ada. Tak ada. Contoh. Mungkin nanti boleh Google. Tadi boleh Google. Jangan terus lagi sebab aku. Dahsyat. Lagu Islamik. Lagu Islamik. Okey, ni kita ni dakwah-dakwah. Dakwah-dakwah. Dia tak kilik lah. Tapi dia nyanyi lagu dangdut tu kan. Pasti dia pasal dangdut ni. Ya. Ada perkara yang kita dengar ni macam mana kata? Berunsur kemaksiatan, yes. Berunsur kemaksiatan, dilarang. Okay? Mungkin kalau nak dikaitkan dengan lagu tu tadi, mungkin lagu itu dah berkaitan dengan memuji tubuh wanita, contoh. Kan? Tentang zina, contoh. Nak cium, nak peluk ke apa, ni semua zina. Okay? Yang mana ataupun memuja jin, syaitan. Ni semua benda-benda yang tak sepatutnya kita dengar. Yang perlu dielakkan. Apa pula isinya orang hijau kamu. Kenapa busy sangat? Tak cari lagu dangdut Islamik kan? Aku tak tahu. Tak ada konsep. Payahlah carilah. Tak ada orang kata tak ada kepentingannya. Cuma nak kena di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan penglihatan, kita kena jaga apa yang kita lihat. Dan Allah berikan kepada kita dengan pendengaran, kita juga kena jaga. Sebab kedua-dua ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk perintah dan juga larangan. Okay, yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya perlu dibataskan. Supaya kita ni tidak termasuk pada golongan yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Sifat mendengar itu sami' dan melihat basir pada diri hamba tentu tidaklah sama dengan sami' dan basir yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya contoh yang kelima. Tadi 4 sudah tak? Satu apa tadi? Al-Hayyu. Kedua Al-Alim. Ketiga Al-Halim. Keempat As-Sami' Al-Basir. Okey, yang kelima Ar-Ra'ufur Rahim. Allah menyebut dirinya dengan Ar-Ra'uf Ar-Rahim dalam ayat Innallaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Al-Baqarah ayat 143. Lantas Allah menyebutkan hamba-Nya dengan Ar-Ra'uf Ar-Rahim juga pada firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina
Raufur Rahim. Jadi ini Allah cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, dalam ayat ni surah At-Taubah. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia itu Rauf, dia juga Rahim. Sama kan tadi macam sifat dan nama Allah kan? Namanya sama tetapi maksudnya berbeza. Sebab apa? Penyandarannya berbeza. Kalau yang pertama sandarannya kepada Allah. Yang kedua sandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya sama, Raufur Rahim. Dia dua-dua Raufur Rahim. Tapi satu untuk Allah, khusus untuk Allah. Kedua ialah Allah cerita tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Baik, sifat pengasih dan penyayang dari hamba tersebut tidak sama dengan sifat pengasih dan penyayang daripada diri Allah. So kita masuk yang keenam di sini. Ada contoh diberikan, Allah menamai dirinya dengan Al-Malik, iaitu Al-Malikul Quddus. Al-Malikul Quddus, Maharaja yang Maha Suci. Surah Al-Hasyr ayat 23. Kemudian Allah juga menyematkan nama Al-Malik pada makhluknya dalam firman-Nya, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Jadi Malik kan, tadi Malik Al-Malikul Quddus itu adalah Allah. Kemudian di sini Malikun sini merujuk kepada seorang raja. Ni cerita apa ni? Tadi Nabi Khadir dan juga Nabi Musa cerita tentang apa? Part yang mana satu? Pecahkan kapal. Kenapa dia pecahkan kapal? Mula-mula mereka naik kapal tu kan. Lepas naik, sebelum turun, Khadir buat apa? Dia lubangkan. Nabi Musa kata apa? Kenapa pecahkan? Kenapa pecahkan? Lepas tu apa jadi? Dia cakap apa? Dia satu perkataan dia cakap. Tak sabar bukan? Kenapa kamu pecahkan? Bukankah nanti kalau dia lubangkan boleh menenggelamkan orang kat dalam kapal tu? Sebab bocor kan kapal tu nanti tenggelam. Dia tenggelam, barang-barang dan orang-orang semua tenggelam. Bukankah membahayakan? Dia tanya gitu kan? Lepas tu Khadir kata apa? Tak, belum lagi. Dia belum jawab tu. Dia kata, bukankah aku dah beritahu kepada kau takkan sabar kalau jalan dengan aku? Kan mula-mula kan dia nak belajar dengan Khadir. Nabi Khadir kata aku, kau takkan sabar dengan aku. Tak payah belajar. Tapi Nabi Musa nak juga belajar kan. Dia kata, tak, aku boleh sabar. Kau akan dapati aku minas sabirin insya-Allah. Kau akan dapati aku di kalangan orang yang sabar insya-Allah. Okeylah, baik, nak ikut jalan. Jadi itu dari jalan sampai jumpa dengan mereka naik kapal. Bila naik kapal tu, dah turun kapal, dia pergi bocorkan kapal tu. Tak orang tak kita lah kan. Kalau saya bocorkan kapal, kenapa kau bocorkan kapal orang ni? Saya pun tanya juga, kenapa kau bocorkan kapal ni? Dah orang bagi tumpang kita pergi bocorkan pula kapal tu kan. Tak, orang kata tak mengenal budi tu. Orang kan. Jadi, orang yang soleh, orang baik kan. Orang baik ni kalau kita nampak something yang tak baik ni, kita mesti tegur. Kita, kenapa buat itu? Tapi Khadir kata apa? Kenapa dah cakap dengan tadi? Kau takkan sabar kan? Tu dia minta maaf. Okay, sorry. Lepas ni tak tanya lagi. Tapi kemudian tanya akhirnya. Zafari, aku kata ini firaqu baini wa bainak. Ini perpisahan antara aku dengan kau. Macam itu gunakan. Dan tu, inilah jawapan yang diberikan oleh Khadir. Kenapa dia bocorkan kapal tu? Dia kata nanti bila dah sampai kat sana ada raja yang zalim. Mereka ni akan tengok mana kapal yang baik, kapal yang tak cacat, dia akan rampas. Jadi sebab tu dia rosakkanlah, dia cacatkan kapal tu.
Jadi bila raja tu nampak, dia punya tentera nampak, oh kapal ni dah bocor lah, kita ni letak tepi. So maknanya itu baik ke tak? Baiklah, maknanya nak selamatkan. Dia nak selamatkan orang tak perlu kita selamatkan dia lah. Kan? Tapi orang yang tak tahu tu tadi akan mempertikaikan perbuatan dia. Sebab tu benda ni kita belajar. Kalau dengan cikgu jangan banyak tanya. Cikgu tahu apa dia cakap. Jawab dia. Dia tahu kan. Sebab dia dapat homework dulu. Apa dia? Depends. Oh ya, depends lah betul. Depends lah juga. Tapi biasanya kalau apa yang guru tu cakap kan, jangan bukan lah. Jangan bukan lah pasal orang lama Jangan bukan. Jangan gini, tak salah lah. Saya betul. Kita jangan tunjuk pandai lah. Kita bukan cikgu. Kan? Kalau cikgu ni ajar yang betul lah. Kalau cikgu ajar salah, memang salah. Kalau dia ajar benda merepek, kena tanya. Kan? Tiba-tiba, oh semalam saya jumpa Nabi. Tiba-tiba. Jumpa Nabi. Jangan tanya dia guru. Itu salah lah. Itu kena tanya. Jumpa mana Ustaz? Dekat pasir. Percaya tak? Kalau saya kata, semalam saya dekat rumah tiba-tiba duduk dekat hall, tiba-tiba Nabi datang Rasulullah saya. Percaya tak pasal kata gitu? Ini perlu dipersoalkan. Kalau macam ini perlu dipersoalkan. Kenapa Kak Syah? Apa sebenarnya? Tiba-tiba dalam hall rumah Wajib Rumah merepek sungguh tu. Tak masuk akal kan? Kalau begini perlu dipersoalkan lah. Kalau macam contoh ada perkara-perkara lah yang berkaitan dengan memang kepakaran dia kan, memang dia nak soal hadis, kita tanya hadis pula dekat dia, memang lain lah. Memang satu benda yang tak perlu dipertanyakan lah kan. Satu perkara yang pelik, kalau dipertanyakan, tiba-tiba tanya, ada satu orang tanya, Ustazah apa dalil ni? Dia tanya saya. Macam mana? Nabi dia, Musa Rasul. Tak, Rasul tu ialah orang yang dia berdakwah. Dia ada umat yang dia pergi dekat satu tempat, kemudian dia menyebarkan. Kalau Nabi mengaku diri sendiri, maknanya memang dia tu Nabi, tetapi ilmu tu macam ada orang datang tanya dia jawab lagi. Itu bezanya. Ada Nabi yang kita panggil Nabi dan Rasul, ada Nabi hanya Nabi. Sebab Rasul ni dia ada satu kriteria yang mana menyampaikan. Sebab tu messenger kan. Dia sampaikan mesej. Dia sebarkan mesej itu. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Cuma Khadir tu Nabi ke? Nabi Hidir tu Nabi? Betul. Bukan orang alim. Selama ni belajar Nabi tak apalah. Apa dia? Pun cakap tak ada dia punya apa? Nas katakan dia tu Nabi, right? Tak ada nas yang mengatakan dia tu Nabi. Siapa cakap? Ada orang cakap. Sebab saya kata ada orang cakap. Siapa cakap? Dah lupa. Tu pun nak kena tahu juga. Dia Nabi ke bukan? Contoh macam Luqman. Luqman Al-Hakim. Dia Nabi ke bukan? Oh, itu kau bukan lah. Semua bukan. Kalau Khadir tu? Nabi ni. Confirm Nabi. Bukan. Tak apalah nanti. Panjang pula saya nak explain. Saya nak. Itu lain kelas. Ini ni sekarang ni. Dia bicara ni macam ni. Nanti itu dekat Enaim bagi. Siapa nak tahu ikut dekat Masjid Enaim, okey? Saya tak nak bawa kat sini lah. Nanti kalau benda sana cakap sama, ni cakap sama, akhirnya tak ada point. Diulang-ulang benda sama. Okey, semua kekuasaan kerajaan yang ada dimiliki para hamba, Allah pasti sirna. Kekuasaan hakiki hanya berada di tangan Allah yang memberi, mencegah, menurunkan serta mengangkat darjat manusia serta membentangkan rezekinya. Jadi ni kita nampak ada dua gabungan antara Malik yang ada pada Allah, khusus pada Allah, Malik yang khusus pada manusia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah Muhammad, wahai Rabb pemilik kekuasaan. Ini Allah. Malikal mulki itu adalah Allah. Wahai Rabb pemilik kekuasaan,
tu'til mulka, engkau berikan kekuasaan man tasya, kepada siapa pun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan engkau berikan, iaitu engkau cabut kekuasaan mimman tasya, dari siapa pun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau muliakan siapa pun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa pun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita faham begini, Allah adalah pemilik segala kekuasaan, segala kerajaan. Kita hamba, bila kita ada kekuasaan itu bila Allah beri kepada kita. Jadi ini beza. Kalau kita ni seorang raja contohnya, okey? Kalau kita seorang raja yang berkuasa, yang memiliki authority, okey, dalam kehidupan, bukan sebab kita ini sama dengan Allah walaupun kita disebut sebagai Al-Malik, tetapi kerana Allah yang berikan kepada kita dengan kekuasaan tersebut. Sebab itu adalah milik Allah yang Allah pinjamkan kepada manusia. Okey? Baik, seterusnya poin yang ke-7. Betul? Okay, 6, 7. Allah menamai dirinya Al-Aziz. Ni macam dah pernah bincang. Minggu lepas kita dah sebut tentang Al-Aziz ni. Tak pernah baca. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-23. Namun Allah pun memberi nama Al-Aziz pada beberapa hambanya seperti dalam firman-Nya qalat imra'atul aziz, isteri kepada Al-Aziz. Ni dah bincang siapa dia? Mak angkat Nabi Yusuf, isteri kepada Al-Aziz pula, iaitu menteri Mesir. Maksud Al-Aziz pada ayat ini tidak sama dengan Al-Aziz yang ada pada sifat Allah. Begitu juga Al-Jabbar, Al-Mutakabbir pada dirinya. Ini macam nombor 8 Okay. Oh tak. Masih nombor 7. Dia gabungkan Al-Aziz dengan Al-Jabbar. Cuma dia tak letak dekat situ. Okey, di sana letak nombor 7 juga Allah menyematkan nama Al-Jabbar, Al-Mutakabbir pada dirinya, lalu Allah menyebutkan nama yang sama pada beberapa hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar." Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenangnya. Nama Al-Jabbar dalam ayat di atas tidaklah sama dengan Al-Jabbar pada diri Allah, iaitu surah Al-Hasyr ayat yang ke-23 tu tadi. Demikian pula dengan nama Al-Mutakabbir pada diri hamba tidaklah sama dengan Al-Mutakabbir pada diri Allah. Okey, yang ke-8. Sama halnya dengan Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nama untuk sifat-sifatnya yang mulia, lalu Allah juga menyematkan sifat tersebut kepada hamba-Nya dengan penyebutan sifat yang sama. Jadi sini adalah contoh yang diberikan kepada kita. Ini yang ke-8 al-ilmu dan al-quwwah. Dia tak letak dekat situ. Tulis dalam buku. Tulis sendiri. Tulis sendiri. Al-ilmu dan al-quwwah. Ya. Yang mana?
WWH. 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 Al-Quwah. UWWF. Boleh pula kau ni. WWH. Al-Quwah. Al-Quwah. Tu silap. Patut Al-Quwah kat sini. WWAH. Okay. Al-Quwah yang ni Al-Ilm. Terbalik tadi maaf Al-Quwah, Al-Ilm. Kalau dalam bahasa Arab daripada sini lah. Al-Ilm, Al-Quwah. So ini ada syaddah, ada satu. Itu yang W dia ada dua. Okay, so sekarang kita nak bincang tentang Al-Ilm dan Al-Quwah yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ilm itu ilmu, Quwah ialah kekuatan. Pertama, firman Allah berkaitan dengan ilmu itu tadi, okay, Al-Baqarah ayat 255. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, iaitu ilmu Allah, melainkan apa yang dia kehendaki. Contoh kedua, anzalahu bi'ilmi. Dia menurunkannya dengan ilmunya. Kemudian kita masuk pada contoh Al-Quwah. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah ialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Okey, mungkin boleh dibulatkan ataupun digariskan perkataan-perkataan itu. Yang tadi min ilmihi, bi'ilmihi. Kemudian yang ketiga al-quwwah. Maksud yang keempat, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dan dalam firman-Nya yang lain, Allah menyebutkan sifat makhluk dengan dua sifat ini. Jadi tadi semuanya tentang Allah. Al-ilm dan al-quwah yang disandarkan kepada Allah. Sekarang ni kita nak baca al-ilm dan al-quwah yang disandarkan kepada makhluk, dengan penggunaan lafaz yang sama. Di sini pertama surah Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini ialah ilmu manusia. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimin. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Allah nak katalah kita pandai, tapi ada lagi yang lagi pandai daripada kita. Okey? Ilmin. Seterusnya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Untuk yang ketiga ni contohnya ialah tentang quwwah, iaitu Allah menciptakan kamu dari keadaan lemah. So kita daripada baby kita lemah, kemudian Allah menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Akhirnya kita boleh jalan, boleh merangkak, boleh jalan, boleh bercakap, seterusnya membesar, dewasa, bekerja, kita jadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah itu lemah kembali. Jadi lepas tu kita tua, bila kita tua kita jadi lemah kembali. Kan itu yang mula lupa, kaki sakit. Kaki sakit apa dengan hati sakit? Kaki sakit kan, semua badan sakit, tak boleh jatuh sikit je, macam-macam lah kita ni kan. So jadi orang yang memerlukan kepada bantuan orang lain itu kembali lemah. Dan Allah sebutkan bukan sahaja kembali lemah, kemudian dia menjadikan setelah itu kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Bahkan ada uban dah pula. Dah uban belum? Banyak, banyak ya. Dia tak apa, uban ni dia di cahaya orang beriman Jangan cabut dia uban. Okay, ada ulama kata makruh macam uban. Dia tanda orang beriman. Ke hari kiamat nanti silau. Okay, kita jangan takut kalau uban-uban. Orang
risau sangat nak beruban. Kita dekat hari kiamat insya-Allah. Tanda orang beriman. Beruban. Sebab ingatlah kematian kan kalau dah beruban. Kita tak ingat tak? Kita fashion rambut putih. Putih dia jadi rambut putih. Basic lah. Allah basic kan. Mana orang rambut putih? Kita orang rambut blond rambut putih. Betul kan? Tapi kalau kita ingat kepada kematian, ingat bahawa hidup kita tak kekal. Itu pentingnya kenapa Allah berikan kita ni rambutnya berubah daripada hitam menjadi berubah putih. Yang berhubung ayat Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Okey, seterusnya yang bawah ini wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dia iaitu Allah menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Kemudian dia terangkan hanya saja sifat ilmu dan kuah pada diri makhluk ini tidak dapat disetarakan, tidak akan sama sampai bila-bila pun takkan sama. Okey, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan al-ilmu dan al-quwah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita berhenti sini boleh? Boleh cepat. Sikit lagi lah. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey, tak apa tu tinggalkan saja. Nanti minggu depan tu masuk muka 12. Ni bab yang ke-12. Sebab dia bagi contoh saya dekat situ. Jadi kalau saya nak baca sekali lalu, seterusnya masuk contoh yang ke-9 tentang al-masyiah. Okay, diberikan contoh tentang bagaimana kehendak Allah, bagaimana kehendak makhluk. Dia adalah dua yang berbeza walaupun penyebutannya sama. Kemudian kita ada yang ke-10, sifat al-iradah. Yuriduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kita ada contoh yang ke-11 iaitu tentang al-mahabbah. Cinta Allah dengan cinta makhluk yang diletakkan di dalam satu ayat iaitu surah Al-Maidah. Seterusnya kita ada contoh yang ke-12 berkenaan dengan ar-ridha iaitu redha Allah dan redha hamba. Letakkan juga dalam satu ayat tetapi sebenarnya adalah berbeza. Radiyallahu anhum wa radu an. Okey, settle, selesai. Yang belakang tu dia simpulkanlah. Dia masih lagi ulang, dia kata semua itu ialah contoh-contoh yang menunjukkan bila sifat Allah disandarkan kepada Allah itu khusus untuk Allah. Tapi kemudian kita nampak ada juga makhluk yang Allah sifatkan dengan sama dengan nama Allah itu, taklah kita kata dia itu sama dengan Allah. Tetapi dia memiliki sifat yang sesuai dengan diri dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita ya bab yang ke-11, insya-Allah minggu hadapan kita masuk pada bab yang ke-12. Okey, apa pengajaran untuk hari ini? Ada? Boleh keluarkan? Kak Ramna, silakan. Dah 23 hari bulan Cepat Kita masuk bulan Mac. Sila. Okey. Sangat berbeza daripada sudut sifat dan maknanya. Contoh ni. Contoh lah. Kalau saya atau kahwin baik misalnya, sifatnya saya tak ada masalah. Contoh je. Ya contoh. Tahu contoh. Masya Allah Kak Rahab. Ya contoh. Oh dia juga. Dia. Pasti dia bukan di mana video ah. Kita bayar. Okey. Tarik. Mana perlu setengah pagi. Dia apa? Dia tak bawa tundung lantas dan dua juga. Ini saya kasih perbandingan bukan manusia dan sebagai supaya kita faham. Jadi kita tidak perlu lakukan secara keluar dia. Allah tak cakap aku berapa sekarang? Sorry, aku tidak close. Oh, okay.
Kalau manusia kamu close lah 24 hours untuk hamba dia, Masya Allah, Barakallah. Pandai, Alhamdulillah. Ada juga wakil. Ada ni wakil 12. Bulan ni wakilnya. Cik Nur silakan. Oh, ini sana. Siapa yang cakap sini? Saya bagi. Cik Nur tak cakap, bagi kat Nur. Apa yang Allah bagi kita, penglihatan dan pendengaran semua adalah ujian bagi kita. Betul. Apa yang Allah berikan kepada kita, iaitu daripada sudut penglihatan, pendengaran, semua itu adalah ujian bagi diri kita. Jadi kita kena jaga kedua ini supaya ianya sentiasa digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah, itu saja, boleh balik. Ya, sila. Sebaiknya kita sudah rasa dulu. Tapi ada orang yang susah nak ingat, tapi apa cakap macam kemudian pun jadi buat yang perkara-perkara yang macam berfikir ke tak boleh terbuat. So dia addicted pada handphone. Jadi macam mana kita nak perbaiki Kalau orang yang dia ada masalah addiction ni, actually dia kena buat terapi tau. Ataupun kalau dia nak usaha sendiri, dia mesti ada support daripada kawan supaya dia tak terdrag dengan benda tersebut. Ada orang yang pantau dia agar dia tak sentiasa buat hal itu. Kalau kita sedar diri kita ni adalah orang yang ketagihan dengan sesuatu, bermakna itu adalah perkara yang baik dan dia perlu dimulakan daripada awal. Setelah dia sedar tentang ketagihan tersebut, kemudian dia mesti cuba plan masa dia supaya tak terlampau pada handphone. Handphone tu baik, itu bukan saya kata tak boleh tengok TikTok, tapi ada masanya kita perlu buat perkara-perkara yang lain. So maknanya dia kena ada batas lah setiap apa yang dia buat. Tapi kalau addiction ni, actually dia kena jumpa dengan kaunselor ataupun terapis lah untuk dia belajar cara dia menangani isu tersebut. Saya galakkan kalau dia memang satu ketagihan yang teruk sangat-sangat, memang kena jumpa kaunselor untuk bantu dia mengatasi masalah. ada orang Angkatkan ya. dalam cakap kita pakai bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Jadi punya sendiri jangan buat macam itu. Tapi yang kita tak terima. Oh. Dia susah lah nak terima nasihat kita. Kita nampak ni kita rasa macam Tak elok untuk diri dia. Jadi kadang-kadang Sampai dia mengganggu aktiviti yang lain kita jadi macam sangat keluarga. Tak apalah, kita yang penting kita ingatkan. Sebagai orang yang mengenali orang itu, kita yang penting kita ingatkan, kita beritahu kepada dia kemudaratan dia. Tapi kalau dia nak dengar tak nak dengar, itu terpulang pada diri dia. Sebab kita pun tak boleh buat apa-apa. Tapi terbaik kalau orang yang begitu, actually dia kena jumpa dengan terapis atau kaunselor supaya dia dapat atasi. Sebab dia tak tahu nak kontrol tau. Dia dah macam dah tak boleh nak kontrol diri dia. Kesian lah, kesian. Doakan untuk dia lah, mudah-mudahan. Jadi kat sana yang Orang yang macam main game, jadi addicted tau, dia on daripada pagi, petang, siang, malam, keep on main game. Is there any macam nak suruh dia kurangkan lah aktiviti? sama lah bagi soalan tu kak. Susah lah nak suruh ada apa nak suruh dia kurangkan sebab dia balik pada diri kita sendiri. Kalau kita yang nak buang benda tu, jadilah. Tapi kalau dah memang dia addicted, itu perangai dia susah sikit. Kita memang kalau sebagai parents tu, kakak tu nak cakap memang susah kan. Melainkan budak tu sendiri. Yang tadi saya kata, kalau memang dah tahu, dia memang kena bawa jumpa dengan kaunselor supaya mereka ni dapat tahu macam mana cara. Because dia orang ada cara-cara tak indah untuk bantu. Boleh Okey, baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah